Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berusaha Puan Nur Rasma, barisan juri, rekan-rekan pembentang, rekan-rekan guru, serta rekan-rekan yang sedang menonton live pembentang pada hari ini. Oke, saya Muhammad bin Nurdin, merupakan guru pendidikan jasmani dan akan menjadi wakil untuk membuat pembentangan kajian tindakan kami. Oke, tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah penggunaan flip classroom untuk meningkatkan motivasi dan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani tahun 3. Oke, kajian tindakan ini dilakukan oleh diketuai oleh Cikgu Rosdia binti Hamid, Cikgu Nur Aida binti Hamdan, Cikgu Siril, Cikgu Salisa, saya sendiri Cikgu Muhammad dan Cikgu Muhammad Khairul bin Nazri. Oke, refleksi pengajaran yang lepas. Oke, yang pertama, kaidah penyampaian tidak relevan dan tidak dapat memaksimumkan kefahaman murid. Yang kedua, tidak mencapai sasaran objektif, hanya 15 daripada 40 orang murid yang mencapai objektif dan kekangan masa. Oke, ini berkaitan dengan pendidikan jasmani ya. Oke, yang pertama, kaidah penyampaian tidak relevan tidak dapat memaksimumkan kefahaman murid adalah yang pertama, sebagai contoh ada guru yang bukan major pendidikan jasmani, dia akan mengajar pendidikan jasmani. Ini yang pertama ya. Yang kedua, tidak mencapai sasaran objektif, hanya 15 daripada orang murid yang mencapai objektif. Ini berkaitan dengan cara kami pembelajaran tulak. Dan seterusnya adalah kekangan masa, yang mana pendidikan jasmani ini hanya diperuntukkan 30 menit untuk satu masa. Oke, isu yang pertama ialah jangka waktu yang singkat bagi subjek pendidikan jasmani. Seperti yang saya katakan tadi, hanya 30 menit diperuntukkan untuk satu sesi pembelajaran. Kelemahan dari segi penyampaian. Oke. Ketiga, kadar motivasi murid yang kurang. Oke, motivasi murid yang kurang ini pertama sekali kita lihat apabila yang mana kefahaman para murid-murid, terutama di sekolah rendah, mereka tidak mengetahui pendidikan jasmani itu secara mendalam. Sebab kebanyakannya mereka akan, bila kita melakukan pengajaran pendidikan jasmani, mereka akan meminta bermain bola saja. Bola. Dan apabila kita mengajar mereka kemahiran yang ada terdapat dalam pendidikan jasmani, mereka mula untuk kurang bermotivasi dan ada yang tidak berminat untuk mengikuti. Oke, seterusnya kaedah penyelesaiannya adalah kami menggunakan kaedah flip classroom. Oke, objektif kajian kami adalah meningkatkan kefahaman murid mengenai pengajaran dan pembelajaran sebelum kelas bermula. Objektif khususnya adalah mengenal pasti keberkesanan flip classroom dalam meningkatkan kefahaman murid, mengukur keberkesanan penyampaian arahan atau pengenalan dan pendedahan yang lebih awal sebelum kelas berlangsung. Oke, kumpulan sasaran kami adalah 2 buah kelas, yaitu 3 edil dan 3 intelek. Yang mana 3 edil ini, pengajaran pertama kami tidak menggunakan flip classroom, kemudian menggunakan flip classroom, dan pengajaran ketiga menggunakan flip classroom. Manakala 3 intelek tidak menggunakan flip classroom. Oke, mengenai flip classroom. Oke, mungkin kebanyakan guru-guru di sini sudah tahu apa itu flip classroom. Jadi, walau bagaimanapun saya akan terangkan sedikit tentang flip classroom. Flip classroom ini adalah salah satu kaidah pengajaran yang ditemui oleh seorang guru kimia daripada Woodland High School, Colorado, Amerika Syarikat. Oke, yang mana flip classroom ini adalah dalam bahasa Melayu-nya kelas berbaliklah, yang mana kita boleh mengajar murid bukan sahaja di dalam kelas, dia boleh dilakukan di luar waktu pembelajaran, seperti apabila mereka belajar di rumah atau di mana-mana saja. Kita boleh mengajar mereka melalui flip classroom ini. Oke.
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi pengetahuan melalui pengalaman pembelajaran aktif. Murid diperkenalkan kepada bahan pembelajaran sebelum sesi kelas bermula dan masa kelas digunakan untuk aktiviti yang lebih interaktif dan berkolaboratif. Okey, kita lihat pendekatan tradisional dengan flip classroom. Yang pertama, pendekatan tradisional, guru biasanya menghabiskan masa di kelas untuk beri ceramah atau kuliah di mana pelajar mendengar dan mencatat nota. Latihan dan aplikasi konsep biasanya dilakukan di rumah sebagai kerja rumah. Okey, di sini murid pergi pendidikan jasmani untuk bermain sambil belajar. Apabila guru lagi banyak bercakap daripada murid, murid tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka hanya menonton dan melihat guru yang mengajar. Guru lebih banyak melakukan interaksi berbanding murid. Sepatutnya murid yang lebih banyak beraktiviti daripada guru. Sepatutnya guru hanya menjadi pendorong dan membimbing kepada murid tersebut. Biar murid yang lebih banyak melakukan aktiviti. Ini yang tradisional lah. Pendekatan flip classroom, pelajar nonton video ceramah atau berbagai video aktiviti dan membaca bahan rujukan di rumah sebelum kelas sebenar. Seterusnya, bahan yang diperoleh digunakan untuk diskusi, penyelesaian masalah dan aktiviti hands-on semasa dalam kelas pembelajaran di rumah. Okey, cabaran flip classroom. Pertama, pelajar perlu mengakses kepada teknologi yang sesuai untuk nonton video atau membaca bahan pelajaran di rumah. Okey, aktiviti flip classroom ni dia berkaitan dengan TMK. Ya, yang mana kita banyak menggunakan teknologi. Contohnya handphone, paling kurang pun handphone, laptop ataupun komputer. Jadi ini adalah cabarannya, yang mana sekolah kita sendiri tidak bukan semua mampu untuk mendapatkan akses bahan tersebut. Okey, seterusnya memerlukan motivasi tambahan untuk memastikan mereka menyelesaikan bahan pra pembelajaran sebelum datang ke kelas. Okey, pelaksanaan kajian kami ada 3. Yang pertama, kaedah pemerhatian, soalan uji minda dan soal selidik. Okey, borang pemerhatian ini digunakan sebanyak 3 kali dalam pelajaran dan pembelajaran bagi setiap kelas dalam kumpulan sasaran untuk melihat perubahan penggunaan pendekatan di classroom. Okey, macam tadi ada 2 kelas tu kan? Kita ada lihat sana pembelajaran pertama, pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Ideal menggunakan pembelajaran flip classroom sebanyak 2 kali, iaitu pada pembelajaran kedua dan ketiga, manakala intelek hanya tidak menggunakan flip classroom untuk membezakan antara kedua-dua tersebut. Okey, soalan uji minda diberikan kepada murid di luar waktu bilik darjah. Maksudnya masa dalam di rumah atau apa-apa, dia sudah mula mencari maklumat berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajar oleh guru. Setiap kelas yang dipilih akan menjawab soalan uji minda mengikut tajuk pelajaran pada hari tersebut. Okey, ini tidak boleh. Apabila kita memberi pengajaran kepada mereka, kita tajuk yang kita akan ajar hendaklah sama dengan apa yang kita pada mereka. Tajuk pengajaran yang sama dibuat kelas sama baik dua buat kelas tersebut, pengumpulan markah dan membuat analisis perbezaan sebelum dan selepas. Okey, ini adalah borang soal selidik. Okey, next level. Okey, analisis tujuan masalah. Purata skala motivasi murid sebelum pelaksanaan ini menunjukkan rata-rata murid dalam kedua-dua kelas tidak gembira sebelum memulakan kelas. Untuk kedua-dua kelas ya. Purata skala kawan murid terhadap pelajaran dan pembelajaran sebelum pelaksanaan flip classroom juga berada tahap yang rendah. Murid lebih banyak menjawab tidak dalam borang penelitian yang telah dijalankan. Okey, tajuknya adalah antara pantas, elak dan pintas. Merupakan salah satu elemen permainan kategori serangan dalam pendidikan jasmania. Okey, untuk 3 ide mereka dikongsikan dengan video dan menerangkan arahan mudah contoh permainan dan bakal dimainkan pada keesokan harinya. Jadi maksudnya di sini menggunakan flip classroom. Manakala 3 intelek, guru hanya memberi pesanan pada murid tersebut. Pesanan saja. Tidak memberikan video ataupun tugasan kepada mereka untuk mencari bahan. Okey, guru mengajar menggunakan rancangan penilaian yang telah disediakan awal mengenai tajuk tersebut. Okey, ini adalah purata skala murid sebelum. Yang ini sebelum ya. Okey, rata-rata murid di skala 3.5 saja. Yang paling tinggi pun 3.5
bagi kedua-dua kelas. Manakala ini adalah perbandingan selepas. Yang ini untuk kelas ideal. Sebelum hanya 3.5 dan selepas adalah 4 lebih macam itu. Dan ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, proses skala bagi murid berbaris teratur masa kelas. Kita lihat perubahan yang sangat tinggi ideal berbanding intelek disebabkan oleh flip classroom yang dijalankan di 3 ideal berbanding 3 intelek yang tidak menjalankan flip classroom. Okey, kesimpulannya flip classroom ini dia dapat meningkatkan keberhasilan pengajaran seterusnya menjurus kepada pencapaian yang merasakan. Dapat menggunakan masa secara efisien dalam PDVC, di mana masa-masa yang digunakan untuk guru memberi penerangan itu dapat dikurangkan dan guru boleh digantikan dengan murid yang akan menerangkan dan akan meningkatkan kolaborasi antara murid dengan murid, dan yang mana pembelajaran itu kita dapat berpusatkan murid dan dapat meningkatkan kemahiran dan kebolehan seorang guru. Okey, sekian, terima kasih. Okey, tahniah diucapkan kepada unit pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru PJ adalah guru yang paling popular di sekolah. Iya, betul. Sebab saya yakin bila guru PJ bercuti ataupun ada mewakili mana-mana pergi keluar dan kita diberi jadual untuk mengganti, murid-murid akan sedih. Cikgu, kita tidak PJ hari ini. Kita dalam kelas. Ya, saya teruskan kepada kita punya juri. Sudah bersedia? Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada cikgu pembentang ni, Cikgu Muhaimin dan tim guru pendidikan jasmani, ya. Tak perlu saya sebutkan nama. Okey, tahniah atas satu inisiatif untuk membuat satu pendidikan dalam subjek PJ ni, ya. Memang jarang-jarang lah kita jumpa. Okey, yang pertama sekali saya tengok dari segi topik, ya. Topik, bila saya baca topik, saya dapat abstrak di sini, penggunaan flip classroom untuk meningkatkan motivasi dan kepahaman murid dalam PDP dalam PDP pendidikan jasmani tahun 3. Okey, topik dia nampak cantik. Bila saya baca abstrak dia, jauh tidak sama, ya. Satu memang saya sudah keliru bila dinyatakan di sini dalam penulisan abstrak, sebab cikgu ni kategori kajian tindakannya, jadi saya komen berdasarkan prinsip kajian tindakan, ya. Jadi di sini dinyatakan seramai 6 orang guru yang terlibat dalam kajian ini. Bila jadi saya cakap, oh, sasarannya adalah guru, maknanya dia ini okey, mungkin cara penulisan tu jadi perlu ambil perhatian. Kita kena nyatakan seramai 6 orang guru yang terlibat dalam penyelidikan ini, ya. Maknanya terlibat dalam membuat penyelidikan ini. Maknanya kita faham, oh, 6 orang guru ini yang sama-sama membuat, ya. Sebab tidak dinyatakan di sini pelajar, sasaran di dalam abstrak ini tidak ada. Okey, jadi perlu dinyatakan, ya, dalam abstrak. Okey, seterusnya dari segi apakah kemahiran, kalau cikgu cakap bila meningkatkan motivasi, saya terfikir dalam PJ dia ada masa selama 30 minit ataupun 1 jam. Okey, di sini cikgu mau fokus apa? Fokus di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah? Sebab isu ini bila nampak pembentangan, dia menjadi isu penyelidikan yang melibatkan di dalam dan di luar darjah. Jadi cuba fokuskan. Kalau saya tengok topik ini, dia hanya kepada dalam bilik darjah saja. Bilik darjah saja. Kalau cikgu memanglah cikgu pakaikan, murid lagi minat kalau terus kita main bola. Itu
sudah menjawabkan isu di luar kelas. Sekarang kita mau cari isu yang di dalam kelas. Yang saya fahamlah berdasarkan topik ni. Sebab motivasi. Ya? Kesesalan. Jadi saya lontarkan itu sebab saya sudah tidak nampak dia ada di dalam, ada di luar kelas. Dia punya ini lepas itu kemahiran. Apa yang kita tidak rasai, tidak dinyatakan. Banyak kemahiran dalam PJ itu kan? Banyak, tapi tidak nampak apa kemahiran. Lepas itu satu lagi pula pada motivasi. Dia bercendaru dari segi penguraian. Dia saya tidak nampak kemahiran apa cikgu. Dan cikgu cuma cuba sebutkan nanti kalau ni. Kemudian uji cuba kaedah klik classroom itu. Apakah sekadar itu boleh, sebab saya tidak tahu objektif PJ yang dicatat oleh pemain lebih-lebih. Apakah objektif dia dan DSKP yang keberapa yang cikgu maksudkan, ataupun macam mana kemahiran apa yang cikgu menentukan yang bersesuaian dengan klik kaedah klik classroom ni. Apa dia? Saya tak nampak. Okey. Uji cuba kaedah tu. Okey. Dan adakah semua guru yang terlibat dalam PJ ni mengajar kelas yang sama? Tidak. Tidak. Tidak kan? Maknanya di sini satu kajian tindakan yang kita anggap sebagai amalan menyelesaikan isu yang satu, tetapi guru yang berbeza. Maknanya kolaboratif, berkumpulan secara beramai-ramai, tapi isu yang kamu selesaikan satu isu. Okey, itu boleh sebagai satu kajian amalan isu PDP. Okey, saya nampaklah tu jenis kajian cikgu tu. Saya nampak jenis kajian. Cuma penghuraian data tidak nampak, tidak jelas dan bercelaru. Dan pengujian instrumen itu di mana kita menilai motivasi dan sampel sasaran itu, sasaran yang secara kawanan dan tidak kawanan, sampel kajian kita. Okey, cikgu. Okey. Okey, maksudnya di sini cikgu kami punya kajian tindakan ni dia terlampau umum kan, dia tidak khususkan kepada beberapa apa ni yang khusus lah. Contohnya macam tadi kita hanya ambil sasarannya hanya 2 kelas dan kelas tersebut adalah guru yang sama. Jadi maksudnya kita perlu besarkan lagi lah dia punya genre. Bukan besarkan, cikgu fokus isu. Fokus kepada isu motivasi dan juga. Ya, kalau cikgu ambil isu motivasi, maka dia melibatkan yang PJ yang di dalam kelas. Maksudnya pengajaran yang di dalam kelas, teori, pengajaran teori. Maksudnya isu teori sekarang, bukan yang di luar kelas. Ya, cikgu yang kaitkan dengan yang di luar. Dan sekarang sini saya tidak tahu bila cikgu tanya untuk menunjukkan data kemahiran pelajar, tidak, masalahnya pelajar tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar. Jadi kemahiran apa? Bila kemahiran itu, adakah kemahiran itu yang mau dicapai yang di dalam kelas ataupun kemahiran yang di luar kelas tu? Saya tidak nampak, tidak disentuhkan saya. Waktu tadi daripada yang tajuk yang kami ambil itu kan, cikgu adalah tajuk kategori serangan di luar kelas. Ya. Nampak dia di luar kelas, tapi uraian kaitan. Kasih fokus. Okey. Motivasi kamu dengan kefahaman dua perkara yang berbeda. Kalau you kata you ada PJ, walaupun di belakang budak macam tak seronok, macam tadi cikgu kata, cikgu main bola lah, janganlah kita lompat-lompat ke apa. Kenapa mereka tak minat? Okey, adakah mereka tak faham? Semua ini ada penilaian. Setiap gerak-geri mereka latih itu ada penilaian. Kedua ialah, kalau kefahaman murid mungkin banyak daripada kemahiran yang kita tadi perlu dedakan kepada murid. Antara satu ialah mungkin mereka tendang bola pun tak pandai. Jadi macam mana? Sebab ada yang kaki batu kan, ada yang tendang bola, tapi perlukan mata.
Jadi adakah itu satu aspek yang perlu kita tambah baik? Kerana katakan murid ini di tahun 3, kalau mereka tak dapat menguasai kemahiran menendang bola dengan baik, maka dia akan terjejas hingga dia pergi kepada tahun 6. Sebab tahun 6 ada lagi satu kemahiran yang lebih tinggi lagi dia punya kemahirannya yang perlu digabung dengan tahun 3. So, kamu sebenarnya ada 2 jenis kajian yang boleh dilakukan berkaitan dengan mungkin kelebihan di classroom. Tetapi apa yang berlaku ialah kamu menggunakan macam penyelidikan perbandingan, comparative research. Jadi sekarang ni kalau comparative research dia berkaitan dengan penyelidikan, dia bukan berkaitan dengan kajian tindakan. Kajian tindakan ialah apa isu yang cikgu nampak di kelasnya yang dia ingin selesaikan mengikut kemahiran yang teratas sekali. Mungkin dia ada 10 masalah kemahiran PJ, tapi yang teratas ni yang kita nak selesaikan. Jadi cikgu fokus saja pada KT, mungkin kelas A, kelas B, kelas C. Dia pun 3 orang guru ini berlainan penyelidik, tetapi masalah masih sama. Sebab bila kita melihat dia punya keputusan, memanglah aktiviti kemahiran menendang bola dengan cara yang baik adalah satu kepentingan yang perlu diuruskan dengan cepat. Jadi 3 guru ini membuat satu kajian, dia pun berlainan kelas tapi jumlah sampel mungkin sudah 90 orang. 90 orang ada 20 orang yang bermasalah. Jadi setiap guru dalam kelas masing-masing pastikan kemahiran itu perlu ditambah baik, tapi melalui proses apa. Jadi berapa masa yang diperlukan untuk mereka dapat bersedia. Jadi kesediaan juga untuk dapat melaksanakan kemahiran itu mungkin perlu memerlukan flip classroom. Sebab flip classroom mempunyai satu kelebihan, dia beri budak itu satu pendedahan dulu sebelum dia masuk untuk melaksanakan secara fizikal. Ini mungkin kelebihan yang cikgu boleh bagi tahu. Jadi bila kita bagi tahu, macam tadi cikgu ada graf, tapi kita nak menilai. Tadi saya tengok, macam mana kita nak nilai motivasi ya? Saya tak dapat nilai motivasi. Dari skor apa kamu bagi? Okey? Dan kemudian kalau nak faham kemahiran apa yang dia budak ni selalu bermasalah. So, maksudnya cikgu kena tahu sudah. This is not a research, comparative research. It's an action research. So, action research kena fokus pada kemahiran tertentu dulu. Okey? Faham ya? Thank you. Belajar lagi. Okey. Dua benda satu. Ya, kelebihannya 2. Jadi kau tengok macam mana kalau nak gunakan flip classroom untuk 7 orang. Sebenarnya bagus dong flip classroom. Okey, thank you. Okey, terima kasih.